Tapi alhamdulillah kita lihat sekarang ini semangat dakwah itu sudah semakin meningkat. Alhamdulillah kita melihat pendakwah sudah mula muncul bagaikan cendawan selepas hujan. Namun yang kita khawatiri pula timbul pertemuan pemikiran. Ini yang kita rasa sedih sedikit. Kalau di Malaysia ni, Ustaz Hariri, pendakwah kita boleh bagikan 10 kategori. Semua orang mesti ada dalam kategori ini. Pertama, saya nak pergi pula kepada Datuk Bad. Ada sesetengah golongan ni, dia double standard kan golongan ahli agama dan ulama'. Dia kata ulama' ni mengajar semayang fardu ain cukup lah, mengajar Quran je lah. Tapi tidak diberikan peranan yang benar. Dan saya terbaca satu artikel daripada Dr. Hasanuddin Yusof daripada Atma UKM. Dia kata dahulunya ulama' ini berperanan dalam istana. Contohnya Syekh Abdul Aziz mengislamkan para miswara. Kemudian Maulana Sahar Jeddan merupakan guru utama kepada Sultan Mahmud Shah. Jadi mungkin Datuk boleh kembangkan apa peranan sebenarnya ulama' ini dalam negara dan masyarakat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih adinda saya Al-Fadhil Ustaz Hariri, rakan bicara wara kanda saya Dr. Farid Ravi, seterusnya para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Indonesia, di Thailand, di mana saja berada, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Ulama' pada hakikatnya adalah pemimpin. Sebab itu bahasa mudahnya setiap ulama' adalah pemimpin, tapi bukan semua pemimpin adalah ulama'. Kita ada dua istilah apabila kita mengertikan maksud seorang pemimpin. Pertama, pemimpin pemerintahan. Yang ini biasa disebut sebagai umara', daripada kalimat amir, iaitu seorang pemerintah. Dan kita ada istilah pemimpin agama yang disebut sebagai ulama', diambil dari perkataan alim, orang yang ahli khususnya dalam ilmu agama. Maka umara' dan ulama' inilah dia sama-sama memiliki fungsi yang sangat mustahak dalam masyarakat. Apatah lagi ulama' dan umara' ini kedua-duanya sebenarnya dari satu sisi adalah pewaris Nabi. Ulama' mewarisi ilmu, umara' mewarisi kepimpinan. Ulama' sumber ilmu, umara' sumber kepimpinan. Maka ilmu dan kepimpinan takkan berpisah. Begitu jugalah rangkaian ulama' dengan umara'. Ulama' dia pemimpin tapi tidak formal. Dia berakar dalam masyarakat dan dia menjadi teladan kerana keluasan ilmunya, peribadi mulianya dan keikhlasan perjuangannya. Adapun umara' pula dilihat sebagai kepimpinan dalam pemerintahan yang diamanahkan dengan tanggungjawab, yang mereka jalankan secara formal dan berstruktur. Ada bidang kuasa tertentu berdasarkan undang-undang, ada SOP, ada peraturan yang dijaga dalam mereka nak memimpin masyarakat. Sebab itu ulama' umara' perlu seganding. Maka ada satu kata-kata qawamud dunya bi arba'atin asya'. Dunia ni jadi kuat kalau kuat 4 perkara. Bil ilmil ulama' wa adlil umara' wa sakhawatil aghniya' bid du'ail fuqara'. Pertama, apabila ulama'nya memiliki kesarjanaan yang tinggi. Yang kedua, pemimpinnya adil dalam menjalankan undang-undang dan pemerintahan. Yang ketiga, orang-orang kaya rajin bersedekah dan membantu. Yang keempat, orang-orang susah yang sering dibantu tidak henti-henti memanjatkan doa. Maka 4 golongan ni kalau ada, maka negara akan jadi tenang. Justru itu saudara, balik kepada kerja ulama'. Ulama' dalam masyarakat kerjanya adalah mendidik dan menasihati. Cuma dalam menjalankan tugas ini perlu ada bekalan yang perlu disiapkan. Jangan mentang-mentang pakai serban terus tepuk dada, ana ulama'. Tak, ada bekalan perlu disiapkan. Apa bekalan paling asas? Ilmu yang benar.
Kerana Islam tidak akan tegak di tangan orang-orang jahil. Untuk bergelanggang tengah masyarakat, membantu umarak dan juga membina negara, tak boleh berada kepimpinan itu di tangan orang-orang bodoh. Sebab itu dalam Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tuhan sebut para mujahidin sekaligus orang yang ilmuwan itu perlu tafaqquh fid din. Tafaqquh ini bukan sekadar belajar 20 muka surat lepas tu tepuk dada dengan ulama, tak. Faqih mesti memperdalami ilmu agama. Sebab itu ulama mengatakan bekalan paling asas seorang yang nak menjadi ulama yang berbakti di dalam masyarakat mesti ada as-sabru wal hilmi, mesti ada ar-rifqu wal lin, at-tawaddu', sa'atus sadr wal ufuq, al-haya, dan yang paling penting as-syaja'ah fil haqq, keberanian dalam menegakkan kebenaran. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kalau dengar ciri-ciri tadi, rasa tak tertanggung kita. Nak bagaimana, inilah peranan ataupun ciri ulama yang sebenarnya. Baik Datuk Bat, bila kita sebut tentang ulama ni, dia nak kenal ulama. Kalau pergi dekat Facebook ni tu, kalau tulis ustaz, macam-macam jenis ustaz yang keluar. Kalau tekan maulana, tekan ulama pun macam-macam jenis. Jadi kadang-kadang orang awam ni dia nak kenal macam mana. Ada yang datang dengan pakaian, ada yang datang dengan gaya, ada datang dengan ceramah, macam-macam. Jadi mungkin Datuk lama di Jabatan Agama Islam Negeri Pahang ni, jaga ajaran sesat pun banyak. Jadi macam mana panduan mudah untuk masyarakat kenal ini yang betul dan ini yang salah? Silakan. Baik, terima kasih. Hadirin hadirat sekalian, emas memang kuning, tapi tak semua yang kuning itu emas. Kalau semua yang warna kuning itu emas, tandas belakang dewan ni ada banyak kuning dalam tu, nak pergi ambil, ambil lah. Tapi tak ada harga. Sebab itu antara intan dengan kaca itu payah nak dibezakan. Kita di Malaysia kurang lebih ada 52 ajaran yang telah dipatuakan menyeleweng oleh Majlis Agama Islam di negeri-negeri. Bayangkanlah, dan angka ini sentiasa meningkat. Kadang-kadang yang mengajar dan yang mengasaskan pahaman-pahaman dan ajaran-ajaran itu, latar belakang tak apa-apa kita tak tahu, mana dia mengaji kita pun tak tahu. Ada yang sampai mengatakan semayang ni tak boleh, syirik. Sebab kita ni sembah benda objek katanya, Kaabah macam-macam. Dia tak betul tu tak ada masalah, orang ngikut tu kita heran. Kita heran. Kemudian ada keluar fatwa, ada satu ajaran dulu, kursi ni yang kita duduk ni doktor, siapa ni simbol kekafiran. Sebab kursi ni Nabi tak duduk. Dia duduk orang barat, orang apa. Jadi kita bersekongkol siapa yang besar macam-macam. Jadi yang penat adalah Majlis Agama, Jabatan Agama, pihak JAKIM untuk kita nak murnikan. Sebab itu kalau nak mengaji, kita kena hati-hati. Apa tanda burung perempat di atas pagar riuh terdengar? Apa tanda kiamat dekat? Salah dan benar bertukar-tukar. Benda yang benar dan benda yang salah akan sentiasa berubah. Apa tanda burung perempat? Mematuk bunga saban senja. Apa tanda kiamat dekat? Memegang agama laksana bara. Artinya memegang ajaran yang sebenar. Tapi ini tak jadi masalah. Ada satu hadis daripada riwayat Abu Nuaim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi pernah memberikan sedikit panduan. La tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum minal khamsi ilal khams. Jangan kamu duduk belajar atau menuntut dengan seseorang selagi mana dia tidak mampu mengeluarkan kamu dari 5 perkara kepada 5 perkara. Pertama, minasyaqqi ilal yaqin, daripada syak kepada yakin. Maknanya kita mengaji dengan satu tok guru, asalnya kita syak, tak faham, belajar dengan dia clear, ini bagus punya guru. Tapi kalau kita asalnya dah faham Tuhan tu namanya Allah, Allah yang Esa, sejak mengaji dengan dia jadi ada ke tak ada Tuhan, jadi pening kita. Allah tu wajib baginya ada, mustahil baginya tak ada, wajib daripada huruf-huruf pada zihir. Lala tak semayang. Tuhan tak tahu di mana. Yang kedua, minal kibri ila tawadhu, daripada sombong jadi rendah diri. Ini guru baguslah. Mana kita dulu pemanas panas baran, tapi sejak mengaji ni jadi lembut sikit. Itu bagus. Tapi kalau
Asalnya kita ni orang baik. Belajar untuk guru ni jadi nak berdebat je dengan orang siang malam. Dalam Facebook nak berdebat, WhatsApp group berdebat. Mana dia pantang ajak berlawan je dengan orang. Something wrong lah. Yang ketiga, wa minal adawah ila nusfah. Daripada suka kelahi kepada suka berkawan dengan orang. Ini guru bagus. Yang keempat, wa minal riya' ila ikhlas. Daripada asal menunjuk menjadi orang ikhlas. Ini guru bagus guru ini. Dan yang kelima, wa minal rughbah ila zuhud. Daripada sibuk kejar dunia kepada jadi tak berapa kejar, tapi dapat dunia cuma dia tak mencari. Ini semua guru-guru yang bagus. Sebab itu hati-hatilah. Cuma kepada muslimin muslimat, nak cari ulama yang genuine susah sekarang ini. Ada satu hadis daripada Abu Zar, riwayat Imam Ahmad. Nabi pernah memberikan satu kenyataan, innakum fi zamanin ulama'uhu katsirun khutaba'uhu qalilun. Kamu berada pada satu zaman ulama'nya ramai, penceramahnya sedikit. Tetapi sayati 'alan nasi zamanun yaqillu ulama'uhu wa yaksuru khutaba'uhu. Akan datang pada kamu satu zaman penceramahnya ramai, muda-muda, handsome macam-macam cara ada. Tapi ulama'nya tak ramai. Jadi yang kita dambakan sekarang adalah ulama'-ulama yang betul-betul faqih dalam agama. Wallahualam. Subhanallah, saya fikir satu penjelasan yang cukup jelas. Jadi bila kita nak belajar sesuatu, pastikan gurunya betul. Daripada syak kepada jelas, daripada sombong menjadi tawaduk, daripada antisosial menjadi berkawan, daripada menunjuk-nunjuk kepada ikhlas, dan daripada kita kejar dunia menjadi orang yang zuhud. Itu antara perkara yang perlu kita perhatikan. Kita ada soalan daripada orang awam. Jom kita tengok apa soalan yang nak disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit ni. Okey, antara benda yang saya nak tanya ni, since kita ada banyak da'i sekarang ni, dalam program TV pun banyak da'i. So nak tanya Ustaz, nak minta nasihat sikit daripada Ustaz. Okey, tentang pelapis ulama dan agamawan masa depan. Apa persiapan yang perlu dan konteks yang perlu difahami dalam suasana beragama di Malaysia. Especially kami-kami ni yang duduk di Kuala Lumpur. Yang di sekeliling kami ada non-Muslim, ada Muslim. Jadi macam mana kita nak sampaikan dakwah kita tu pada diorang juga. Okey, itu je soalan saya, Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Baik, silakan Datuk untuk memberi kupasannya. Keperluan dakwah bukan sekadar di negara kita, bahkan dalam skala internasional sebenarnya sangat meruncing. Iaitu kita memang memerlukan kepada barisan pendakwah-pendakwah lapisan baru ini. Keperluannya sangat tinggi sekali. Kalau kita telusuri laman Google Zeitgeist, dia ada ratusan pencarian ataupun queries yang paling kerap dan yang paling banyak ditanya oleh manusia menerusi enjin pencarian Google. Mana dalam tu kita boleh kaji apakah perkara yang paling dicari oleh manusia sejak kali pertama Google diperkenalkan. Google diperkenalkan 4 September tahun 98. Sejak daripada 98 sampai sekarang, apa soalan yang paling kerap orang tanya? Dalam Google Zeitgeist dinyatakan, dua soalan yang paling banyak manusia seluruh dunia tanya. Pertama sekali, who is God? Yang kedua, what is love? Orang paling mencari-cari bertanya, siapa Tuhan? Artinya manusia zaman moden tidak lagi mencari Tuhan di altar-altar suci pemujaan. Manusia tidak lagi mencari Tuhan di kuil, tokong, gereja maupun di masjid. Manusia abad digital ini mencari hakikat Tuhan dan mencari cinta kepada Tuhan dalam berbilion binary code yang berselirat benang terpilin menjadi satu sistem internet yang menjalar tanpa henti. Manusia moden kini mencari dan mengenal Tuhan mereka dalam format PDF, EXE, MP3, WMA.12, YouTube, Facebook, Instastory dan macam-macam lagi. Maka mampukah kami memikul tanggungjawab ini bertiga orang, berempat orang yang old school ini? Tak mampu. Kita perlukan orang muda. Belum lagi dikira serangan terhadap agama kita. Majalah Time pernah keluarkan artikel. Dalam tempoh 150 tahun, lebih pada 60,000 naskah buku yang ditulis khusus untuk serang Islam. Dan lebih daripada sebuah buku sehari ditulis untuk memburukkan Nabi SAW. Nabi ni suka budak-budak lah, kahwin kanak-kanak. Takkan kami bertiga berempat ni je nak menjawab? Tak mampu kita. Tapi Alhamdulillah, kita lihat sekarang ini semangat dakwah itu sudah semakin meningkat. Alhamdulillah, kita melihat pendakwah sudah mula muncul.
bagaikan cendawan selepas hujan. Namun yang kita khawatiri pula, timbul pertemuan pemikiran. Ini yang kita rasa sedih sedikit. Kalau di Malaysia ni, Ustaz Ariri, pendakwah kita boleh bagikan 10 kategori. Semua orang mesti ada dalam kategori ini. Pertama, pendakwah dengan orientasi salafiyah, yang orientasinya kajian ilmu-ilmu syar'i dan isu kesahihan sumber dalil. Mereka sangat disiplin. Ada dalil, itu yang dalilnya mesti betul. Yang kedua, pendakwah dengan orientasi tasawuf dan pendidikan hati. Penekanan mereka hanya kepada soal tazkiyatun nafsi, tahzibul akhlak, falsafah, ratib, zikir. Dengan mereka jangan tanya bab faraid, jangan tanya hukum Bitcoin. Pening kita kalau tanya kepada mereka. Different faculty. Kelompok ketiga, pendakwah dengan orientasi tradisional, tumpukan kepada dakwah ciri-ciri turas, konvensional, sederhana. Mereka keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dan dia ada sumbangan dia yang kita tak boleh menafikan. Golongan keempat, pendakwah akademia dengan orientasi kajian ilmiah. Mereka bergelanggang di forum-forum kajian ilmiah, diskusi berat, seminar, pembentangan kertas kerja. Cakapan mereka ada nota kaki. Apa sumbernya? Ini disiplin. Dan mereka ada sumbangan. Kelompok yang kelima, pendakwah dengan orientasi ideologis, teoritis, politis. Mereka ni, saya rasa mengatakan bahawa sistem khilafah adalah solusi total. Tak payah cerita benda lain lah. Balik kepada sistem khilafah, selesai semua masalah. Dan kita hormati juga. Yang keenam, pendakwah dengan orientasi realitis praktis politik. Mereka yang terus terjun dan bergelumang secara langsung di dalam dinamika parti politik, menyertai proses pilihan raya. Ada pendakwah dengan orientasi mempromosi keindahan dan bakat. Pandai menasyid, bernasyid. Pandai taranum, pandai khat. Sumbangan mereka. Yang ke-8, ada pendakwah dengan orientasi amal kemasyarakatan. Mereka buat kerja pikul beras, baiki rumah, hantar rumah mak janda mana. Dan dia pun bagus juga. Yang ke-9, ada pendakwah dengan orientasi pelatihan dan motivasi. Buat training, parenting dan macam-macam. Dan yang ke-10, ada pendakwah orientasi mesra teknologi. Media elektroniknya, media cetak, internet macam Ustaz hari ni. Hebat. Ada channel YouTube dan bagai-bagai lagi. Yang saya ingin bawakan adalah 10 kelompok ini, jangan kelahi. Jangan merasakan saya bantu orang tu jauh lebih baik daripada para perdana yang bercakap tak ada apa-apa. Jangan. Kita yang bercakap para perdana mu ngajar kampung, mu tak ada sumbangan. Jangan. Terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri jangan sekata. Bukankah molek makan sehidang? Wallahualam. Subhanallah. Semua mesti berperanan dan saling bantu-membantu. Baik Dato' Bat, silakan kalam akhir. Muslimat sekalian, kepada para ulama, ayolah kuatkanlah bekalan, siapkanlah bekalan sebelum terjun bergelanggang berhadapan dengan masyarakat. Maka antara bekalan yang kita kena ada, pertama as-sabru wal hilm, ada kesabaran dan kemampuan menahan diri. Yang kedua asy-syaja'ah fil haqq, keberanian untuk menegakkan kebenaran. Yang ketiga al-haya, kena ada rasa malu. Yang keempat as-sa'atu sadr wal ufuq, sentiasa lapang dada dan berpandangan jauh. Kemudian yang kelima tawaduk, sentiasa merendah diri. Dan yang keenam ar-rifqu wal lin. Ulama mesti ada kelembutan jiwa. Garang di luar lain tapi jiwanya mesti lembut. Fatwanya keras kepada diri sendiri dengan orang dia ada sedikit kelembutan. Ayuh, dakwah Islam itu perlu ramah, bukan Islam yang marah-marah. Dakwah itu mengajak, bukannya mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mendidik, bukan membidik. Dakwah itu mengubat, bukannya melukakan. Dakwah itu membina, bukannya menghina. Dakwah itu mengukuhkan, bukan saling meruntuhkan. Dakwah itu saling belajar, bukannya hari-hari bertengkar. Dakwah itu menasihati, bukannya mencaci maki. Dakwah itu nasihat, bukannya menghujat. Dakwah itu mengajak bersabar, bukan mengajak orang bercakar. Dakwah itu argumentatif, bukannya provokatif. Dakwah itu menyatukan, bukannya bermusuhan. Dan dakwah itu adalah cinta. They don't care what you know, what they know that you care. Masyarakat di luar sana tak peduli kita belajar Mesir, Jordan, Arab Saudi, universiti mana sekalipun, dia tak peduli. Yang mereka tahu adalah kita ambil berat
tentang permasalahan mereka. Moga-moga kita semua berjaya bukan sekadar di dunia, sampai di akhirat mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Dakwah itu saling menyokong, bukan saling menyondol. Mudah-mudahan ada manfaat dalam forum kita pada kali ini.